Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, seberang Perai. Dan selamat menyertai kursus saya ini. This is wrong, why? Jadi sesi ini saya akan mengajar kamu bagaimana melicinkan, melancarkan sesuatu ayat. Memang seperti ini. I must to study hard because I want continue study in university. Jikalau dari segi pertuturan, seseorang itu bercakap sedemikian, saya boleh terima. Memang salah, tetapi tidak apa. Sebab kita faham. Dari ayat itu, waktu dia bercakap atau bertutur, kita tahu bahawa dia mesti belajar dengan bersungguh-sungguh, dengan rajin. Kerana ingin melanjutkan pelajaran di universiti. Kalau setakat bercakap sahaja, okey. Tetapi dari segi penulisan tidak okey sebab salah. Yang sini salah dari segi grammar. Kadang-kadang ada juga orang yang salah dari segi kosakata, salah guna perkataan, ada juga. Tapi yang ayat ini memang kita boleh lihat dengan jelas kesalahan itu dibuat dari segi grammar. Okey. Baik, sebelum saya membincangkan cara membetulkan ayat ini, saya ada sedikit pengumuman. Yang pertama, buku yang saya sedang menulis Dwi Bahasa, Dr. Lee's Method Grammar Level 2, tahap nombor 2, tinggal 3 bab habis. Sekarang sudah sampai ke bab ke-38, itu pun sudah habis. Sebenarnya saya ingin membuat buku ini dalam 40 bab. Tetapi baru-baru ini saya fikir saya ingin tambah 1 bab lagi. Jadi buku ini 41 bab. Dan 41 bab ini memang kamu tahu datangnya dari buku ini. Sebab buku ini level 1 yang kebanyakan daripada kamu mempunyai buku ini. Buku ini level 1, depan sama-sama 38 bab ini akan mengikut kita sampai ke penghabisan. Untuk belajar grammar, mempelajari grammar, kita tidak boleh seperti sudah belajar tidak payah lagi. Tak boleh begini. Sudah belajar mesti sambung, mesti terus belajar bab ini. Yang 38 bab ini contohnya past tense atau future tense. Kalau pada darjah 5 kamu belajar past tense dan future tense, sampai ke tingkatan 5 pun mesti belajar past tense dan future tense, atau prepositions atau conjunctions, sampai ke penghabisan pengajian kita mesti gunakan juga. Sebab itu 38 bab ini walaupun adalah asas grammar, kita mesti terus tanam. Asas kita sampai sangat kukuh. Jadi dia akan ikut kita sampai ke penghabisan, ke tahap yang tertinggi, tahap 7. Tahap 7 38 bab ini ikut sampai sana. Sebab bukan kita tak boleh cakap, oh saya sudah tingkatan 5, maka present tense, past tense tak payah belajar. Tak boleh. SPM grammar keluar pun
sama juga ada past tense, present tense, future tense, ada conjunctions, prepositions. Jadi kita tidak boleh berfikir bahwa kalau sudah belajar yang baru. Tidak ada. Tidak ada. Hanya soalannya semakin mencabar, semakin berputar belik, tukar sini, belik sana, begitu. Oke? Dan buku yang pertama ini, saya tidak banyak berubah level 2, sebab saya beritahu mereka, saya, the designer of this book, saya beritahu dia, saya cakap, ini Siri, semua grammar, jadi janganlah ubah begini. Kalau mau ubah, kita mesti ubah sedikit, sebab baru kita tahu yang mana book 2, book 3, dan book 4. Kalau semuanya 100% sama. Jadi saya hanya beritahu dia, kita tukar latar belakang. Contohnya buku ini, latar belakangnya biru langit, biru laut. Jadi buku yang kedua, tukarlah latar belakang sini. Semua sama. Dari 1 tukar ke 2. Itu saja. Sebab dia sama. Jadi dia sudah tunjukkan saya. Book 2, latar belakang warna purple, ungu, dan ungu terang. So waktu saya melihat kulit baru untuk level 2, saya berasa tenang. Saya berasa tenang hati saya. So warnanya sungguh cantik, sungguh menenangkan pikiran saya. So saya amat suka level 2 kulitnya. Yang level 1 ini saya lagi suka sebab dia warna langit, warna biru. Saya rasa sangat tenang juga, warna yang sangat memberi kita satu perasaan seperti kita ingin relax begitu warnanya. Ini cantik. So itu book 2. So 38 bab ke-38 sudah habis. Tinggal 3 bab habis, saya akan bekalkan jawapan di belakang. Jadi saya akan sediakan jawapan. Lepas itu memohon untuk ISBN seperti buku ini dan hantar ke kilang pencetak. Waktu saya hantar ke kilang pencetak, saya akan umumkan di YouTube channel saya. Okey, jadi sesiapa yang ingin membeli, saya akan beritahulah bila boleh mula menempa buku saya. Dan ini ialah online kelas yang baru yang sebelum ini bulan Julai saya telah melancarkan 2 kelas online dan kedua-dua kelas itu pun sudah tamat. Jadi sekarang tinggallah maksud saya sekarang saya akan buka kelas baru untuk bulan November online juga. So berasaskan ke-5 ini kumpulan. Ini masa ditetapkan, saya akan tetapkan dan ada sedikit perubahan. Mulai bulan November, kelas-kelas online saya akan tetapkan jumlah pelajar. Maksudnya saya tidak mau kelas terlalu besar sebab saya tidak dapat menumpukan perhatian kepada setiap pelajar dan perkembangan mereka. Saya tidak mau macam masuk sajalah pelajar daftar sahaja. Saya rasa saya tidak dapat memantau memantau perkembangan dan kemajuan setiap pelajar. Dan saya mau pelajar menyertai kelas, active participation in class. Jadi waktu bercakap, participate lah, bercakap lah. Waktu menulis atau apa, saya tanya, ada jawaban. Saya panggil kamu, kamu menjawab. Kalau pelajar ramai, pasti ada orang yang tidak dapat menjawab atau tidak dapat menyuarakan pendapat ataupun memberi pandangan mereka. So saya rasa untuk kelas-kelas yang akan datang saya akan tentukan. Jadi saya tidak beri deadline. Contohnya saya tarik tamat ialah bila, tidak. Saya cakap jumlah pelajar berapa. Asal sampai jumlah pelajar saya tutup kelas.
Oke, kalau saya dah buka kelas baru, kamu lewat, tidak apa, ikut kelas yang baru. Begitu. Jadi saya akan saya mau pastikan setiap pelajar saya tamat kursus saya, betul-betul ada belajar, betul-betul pernah menyertai, dan apabila tamat pengajian, tamat kursus, lebih yakin dan dapat majukan diri tanpa bimbingan saya. Itu saya mau, itu saya minta. Oke, so berasaskan ini kelas-kelas yang jikalau kamu minta saya boleh buka. Sekolah rendah, sekolah menengah, SPM ataupun MOET sangat penting sekarang untuk masuk ke university. IGCSE untuk sesiapa yang ingin mengambil O-level. IELTS itu untuk negara-negara Commonwealth seperti Singapura pun mereka mau IELTS jikalau kamu ingin melanjutkan pelajaran ke sana. Kelas ini amat mencabar dan sangat baru untuk saya. Kelas penterjemahan di mana jikalau dalam bahasa Melayu saya cakap begini, Inggris bagaimana? Begitu. Dan ini bagus, public speaking is very good. Ini akan benar-benar menanam keyakinan, dapat mempersembahkan sama ada satu topik ataupun pandangan di halayak ramai, sama ada di atas pentas ataupun duduk dan memberi pandangan dengan keyakinan. Ini baik untuk mesyuarat, teleconferencing untuk penuntut-penuntut universiti, pelajar-pelajar sekolah, ataupun semasa interview, satu-satu begitu, berani menyuarakan. This is good, this class is good. So ini atas permintaan pelajar. Dan mulai November, kelas saya dibahagikan kepada individu satu-satu, seorang guru, seorang pelajar. Pasangan, 2 orang pelajar, seorang guru. Tidak semestinya pasangan seperti suami istri, tidak. Boleh juga adik-beradik atau kawan sekerja, atau ibu dan anak, asal 2 orang, pasangan ataupun kumpulan kecil. Contohnya 3 orang kawan, bolehlah buka satu kelas untuk sendiri sahaja, 3 orang sahaja, dan kamu boleh meminta apa yang kamu ingin belajar, dan saya akan mengatur kelas untuk kamu. Jadi atas keperluan kamu sendiri, sebab setiap orang mempunyai keperluan yang berlainan. Tidak semestinya jatuh ke kategori ini. Mungkin dia ingin belajar sesuatu yang contohnya 3 orang kawan selalu suka melancong. Mungkin dia ingin belajar waktu melancong ke hotel, meminta makanan, membeli cendera hati bagaimana bercakap, atau mungkin kena email atau apa-apa saja. Oke, so atas permintaan. Oke, so yang level 1, jikalau kamu ingin membeli, sila WhatsApp kepada saya lah. Oke, kita boleh lihat 019 7878 299. Oke, kamu boleh WhatsApp kepada saya. Dan di sini sekarang saya ke soal ayat ini. Bagaimana kita betulkan? I must do. Saya kerap mendengar I must do. Selepas perkataan must, kita tidak tambah to. Kita hanya cakap I must. Sebenarnya I must bermaksud, saya tulis ni. Mungkin saya mesti tulis di sini. Oke, tidak kan? I must artinya I have to, sama arti. Maksudnya perkataan to ini memang dalam must. Jadi kalau saya cakap I must to, maksudnya I have to begitu, 2 kali to. Tidak boleh. So I must sahaja. Oke? So I must. Oke? Jangan ada to.
Study bawa ke sini, study. Hard because. Ramai orang suka cakap kerana mahu melanjutkan pelajaran. Tapi English kita tak boleh cakap kerana mahu. Sebab because itu ialah kerana mahu, tidak. Dalam English because itu ialah kata hubung, is a conjunction. Dia hubung dua perkataan. So contohnya I must study hard, nokta, titik nokta. I want to continue my study, contohnya studies. So saya buang titik nokta, saya tambah because ke dalam. Jadi I itu kekal. So I want to study hard, I want to do apa-apa, tengah-tengah because. Jangan kita buang I. Tapi ayat asal, I want to study hard, nokta, titik nokta. I want to study abroad, ke luar negeri contoh. So I want to study hard because I want to. Tak boleh cakap because want to. Ramai ada banyak kali saya dengar kerana mau belajar. Jadi waktu dia tukar ke English, dia menterjemah bulat-bulat. Kerana mahu, so because want to, salah sudah. I want to, tengok subjek. Kalau subjeknya I, selepas because I juga. And then want. Selepas perkataan want, kita mesti tambah to. Lebih baik saya tulis di sini. Because, tulis besar sedikit. Because I. Okay? Yang I ini tidak boleh kita tinggalkan begitu. Kita mesti masukkan I. Okay? Dan ingat tadi saya sebut apa? Saya cakap selepas perkataan want, kita mesti tambah to. I want to. Okay? I want to. Baik. Di sini maksudnya, maksud asal ayat ini, saya mahu sambung pelajaran. Okay? Jadi sambung continue. Continue okay, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi saya ada lain perkataan yang kamu boleh gunakan. Contohnya, I want to continue atau I want to further, melanjutkan. Ataupun I want to pursue, boleh juga. So ada 3 perkataan yang kamu boleh gunakan. I want to further, I want to continue, I want to pursue. Boleh 3-3 okay. Pembelajaran atau pelajaran contoh. So my, saya punya. So di sini continue study no. Continue mine, saya punya. Study salah. Study mesti tukar ke studies. Yang studies inilah pelajaran atau pembelajaran. So perkataan study ini ada 2 penggunaan. Nombor 1, to study. Seperti sini. Oh, no. To study. Maksudnya belajar. Ini ialah verb, kata kerja. This is a verb. Alright. Tetapi yang study ini saya boleh guna juga. Study. Kalau saya cakap study, maksudnya suatu kajian. Jadi kamu ke university untuk belajar
pembelajaran, bukan buat kajian. Kecuali kamu cakap saya sedang membuat satu kajian tentang apa-apa. Di sini pembelajaran tetap. So, studies, hanya perkataan ini. So, perkataan studies sekarang. Artinya nomor satu studies ialah pembelajaran ataupun pelajaran. Oke? So, saya boleh cakap pelajaran atau pembelajaran. Studies juga bermaksud banyak kajian. Oke, so saya harap kamu sudah tahu penggunaan perkataan. Tak boleh sambung kajian di university. Melanjutkan pelajaran, menyambung pelajaran itu okey. Okey, itu kita mesti ada S. Mesti begini studies. Kemudian di in. Pun boleh, the pun boleh. Saya rasa the lebih baik sebab kita memang sudah ada niat untuk ke tempat ini. Jadi gunakan the lebih baik. Saya rasa the lebih baik in the university. Tertentu, tempat tertentu, tempat untuk mendapat ijazah, so the university. Okay, so ingat, saya mengulangi. Selepas must jangan tambah to. Must artinya have to. Jikalau kamu cakap must to, arti kamu apa? I have to dua kali. Okay, tidak boleh. Because, selepas because ganti nama I, you, we, they, he, she atau it. Ataupun orang Aminah. Tapi tak boleh cakap because terus kata kerja, because want to, because like to. No. So I want to, selepas want kita mesti tambah to, jangan lupa. Continue, further atau pursue, tiga-tiga pun okey. Kemudian ingat, pembelajaran ialah studies, bukan study in the university. So, study perkataan ini kita boleh cakap to study. To study maksudnya untuk belajar. Atau want to study, mahu belajar. Tapi study kalau kita cakap di hadapan, dia bermaksud kajian. Dia bukan bermaksud pembelajaran atau pelajaran. Studies ada dua penggunaan. Nombor satu, pembelajaran. Mesti gunakan studies. Mesti ada S. Kemudian studies juga bermaksud banyak kajian. Studies have shown. Banyak kajian telah menunjukkan bahawa sesuatu perkara. Studies have shown that apa-apa. Okey, so sudah faham mengapa salah. Tapi seperti saya sebut tadi, menyebut tadi, untuk percakapan saya tidak begitu, saya cakap tidak begitu kisah. Tapi penulisan tak boleh buat apa-apa. Kalau penulisan itu salah, kita mesti cakap salah. Kita tak boleh cakap, saya faham juga, it's okay, I understand. Kita tidak cakap begitu. So penulisan secara formal kita mesti menjaga jalan bahasa, kosakata, grammar, tata bahasa. Kita mesti jaga tanda bacaan dan sebagainya. Tapi untuk percakapan itu tidak apalah. Although walaupun memang tidak begitu sedap lah, kita tahu itu salah kan. Tapi untuk permulaan saya rasa okey. Kalau boleh cakap sampai sini rasanya okey. Selepas kita mendengar orang yang betul-betul pandai berbahasa Inggris, maka kita akan sedar bahawa setiap kali saya cakap begini, rupa-rupanya salah. Jadi sendiri betulkan sendiri, sendiri betulkan sendiri begitu.
Oke. Dan untuk ini dalam masa yang akan datang saya akan mengumumkan apabila jadwal yuran dan hari belajar, masa belajar sudah ditetapkan, saya akan umumkan di YouTube channel saya, dan begitu juga saya akan WhatsApp kepada sesiapa yang pernah WhatsApp kepada saya. Saya akan WhatsApp lah, terpulang kepada kamu bagaimana kamu ingin memajukan diri sendiri dalam segi Inggris, bahasa Inggris. Dan lagi satu, saya sedang merancang dan saya rasa ini akan berlaku, yaitu saya akan English cakap liaise, berkomunikasi dengan negara luar, contohnya New Zealand, Australia, the USA, America, and the UK, Britain atau England, di mana saya akan mengajar, mengendalikan kursus mereka, mengikut atau berdasarkan keperluan mereka, apa mereka ingin belajar, saya pandai. Dan di sini saya akan mengajar mengikut sukatan mereka. Dan selepas kursus ini tamat, maka kamu akan mendapat sijil daripada negara luar, daripada New Zealand kah, Australia kah, the United States of America atau the United Kingdom. Seperti saya mengajar IELTS pun sama juga. Saya setakat mengajar, pelajar sendiri daftar sebab online senang, daftar dan dia mendapat sijil dari England, dari pertubuhan IELTS. So samalah saya mengajar, dan saya juga sangat ingin mengajar diploma in education, pendidikan, dan saya sedang merancang bagaimana pelajar selepas belajar diploma in education dia boleh dapat sijil dari luar negeri yang diiktiraf. Jadi senang sedikitlah kalau ingin menjadi seorang guru di mana-mana institusi. Dan ada lagi satu yang saya sangat berminat, adalah diploma in early childhood management. Early childhood itu khusus untuk sesiapa yang ingin menjadi seorang guru tadika. Jadi mesti ada sijil ini, early childhood management. So saya rasa ini semua sangat baik. Tetapi sebelum kita dapat belajar sesuatu yang mempunyai tahap diploma, lebih baik kamu menguasai yang kita cakap menguasai asas dulu lah, pandaikan diri dulu, baru ambillah kursus dari luar negeri untuk sebagai satu sokongan bahawa kamu mempunyai tahap sebegitu. Saya rasa begini lebih baiklah. Okey, so itu dalam rancangan saya, dalam rancangan. Okey, so setakat ini sahaja. Saya harap kamu beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Selamat tinggal.